Biji mata celah siling. Ini kisah benar yang terjadi dekat aku sendiri 19 tahun setengah yang lalu. Masa tu atuk aku masih hidup lagi. Masa tu kem polis tempat tinggal aku dan kampung Astana Lama, lokasi rumah atuk. Sekarang dah jadi kawasan masjid, terletak berdekatan, jadi kami selalu ke situ dengan berjalan kaki. Suatu hari parent aku decide nak tidur semalam dua di rumah atuk. Memandangkan kami memang rapat dengan atuk dan nenek, jadi kami tak kisah nak duduk di situ berapa lama pun. Untuk malam pertama bermalam di situ, aku nak tidur sebelah atuk. This time kakak aku mengalah. Biasanya dia yang menang, so tidurlah aku bersama atuk dan nenek. Malam tu aku rasa macam tak ada perasaan untuk tidur. I was 5 years old. Untuk beberapa jam aku cuma tengok muka atuk aku. Kemudian aku dongak ke arah siling. Konon nak kira berapa ekor anak biri melompat pagar. Tapi sesungguhnya bukan anak biri yang aku nampak, tapi biji mata besar dan bulat tengah merenung aku kat celah siling yang belum dibaiki. Untuk beberapa saat aku renung biji mata tu sambil bercakap sendiri. Besarnya biji mata. Mata manusia ke? Setelah puas merenung biji mata di atas siling, aku berbisik di telinga atuk dan cakap, "Pak Nik, ada biji mata kat atas atap." Dan tiba-tiba atuk aku tutup mata aku dan cakap, "Tidur." Esok bila aku bangun, aku beritahu mak ada biji mata yang tengok aku malam semalam. Mak aku kata, "Oh, itu biji mata cicak." Aku balas balik, "Biji mata cicak kecil, yang itu besar." Terus mak aku terdiam dan tak cakap apa-apa. Sekarang barulah aku tahu biji mata tu kepunyaan makhluk bernama toyol. Cerita yang akan saya bacakan adalah daripada seorang perempuan yang bertajuk Rambut. Apa yang aku nak cerita ni bukannya panjang dan menyeramkan sangat, tapi cukup untuk meninggalkan kesan trauma seumur hidup aku. Korang selalu gugur rambut tak? Tak kiralah lelaki atau perempuan, semua ada masalah ni kan? Samalah dengan aku. Masa aku tingkatan 5, rambut aku selalu gugur kerana stres belajar SPM. Jadi tak heranlah kalau lantai bilik aku penuh dengan rambut. Oh ya, aku lupa nak bagi tahu. Aku ni perempuan yang ada satu penyakit misteri. Penyakit lebam tiba-tiba. Kadang-kadang bila aku bangun, aku akan nampak lebam dekat sekitar badan aku. Bukan sekali dua, tapi dah banyak kali. Penyakit ni kadang-kadang timbul after aku mimpi something yang pelik-pelik. Ustaz cakap buatan orang. Oh, memang ada benda yang tertarik dengan aku. Nak dijadikan cerita, one fine night, masa aku busy buat revision aku sedar ada something pelik. Aku ada rasa kat belakang aku ada orang tengah berdiri. Mula-mula aku fikir adik atau mak aku. Tapi ikut logik, kalau dah jam 2 pagi, memang aku seorang je yang masih berjaga masa tu. Dengan selamanya aku toleh belakang, tapi tak ada orang. Bila toleh balik kat meja belajar, ada satu bayangan yang memang jelas tubuh manusia kat belakang aku, tengah statik berdiri. Apa lagi, aku masa tu terus aku melompat katil dan berbalut selimut. Nasib katil dan meja belajar bersebelahan je. Esok paginya bila aku bangun, aku tengok kat lantai bilik aku rambut, ya Rabbi, penuh. Tapi aku buat tak kisah, lantaklah. Hari lain pula, masa aku balik sekolah, adik aku tiba-tiba demam panas. Adik aku ni 7 tahun. Dia takut sangat tengok aku masuk dalam bilik aku masa tu. Every time aku biarkan pintu bilik aku terbuka, dia akan nangis kuat sangat, dan muka dia jadi pucat sangat masa tu. Dah masuk seminggu adik aku demam. Makin lama makin teruk, sampai adik aku meracau. Ahli keluarga aku yang lain semua tak sedap hati dengan perangai adik aku ni. At last, ayah aku ambil langkah untuk bawa dia jumpa ustaz. Masa adik aku berubat, ustaz tanya apa yang adik buat sampai demam macam ni. Adik aku cakap, adik tak sengaja masuk bilik kakak untuk main. Tapi masa adik buka pintu, adik nampak perempuan mengesok di lantai
kakak kutip rambut dan taruh kat kepala dia. Adik aku ada juga cakap yang perempuan tu muka dia hitam, mata dia putih, baju dia lusuh. Seram je. Bila perempuan tu sedar yang adik aku masuk bilik and takut tengok dia, terus benda tu menyesut masuk bawah katil aku. Dia juga cakap yang dia nampak perempuan tu makan rambut aku kat lantai bilik. No wonder lah adik aku takut sangat tengok bilik tu. Dan lepas berubat, adik aku penat and tertidur. But tak sangka pula aku pun disuruh untuk berubat sekali. Ustaz tu juga yang ajak. Mula aku kena tanya if aku ada something yang pelik. Aku ceritalah pasal penyakit lebam aku tu. Both parents aku terkejut sebab aku tak pernah nak bagi tahu sesiapa. Takut dia orang risau. Ustaz simpulkan yang itu adalah gangguan dari jin lelaki yang tertarik dengan aku. Ustaz cakap setiap manusia ni ada pemanis sendiri. Tak kira lah dari kening ke, senyuman ke. Kalau aku ni dari lesung pipet ni, jin tu suka. Jadi dia nak berkawan, menurut Ustaz tu lah. And yang aku terkejut, rambut aku gugur pun sebab jin juga. Jin perempuan yang dengki. Dia tak suka yang jin lelaki tu berkawan dengan aku. Jadi dia marah. Dia tarik-tarik rambut aku sampai gugur banyak. Lepas tu dia ambil rambut aku. Jin perempuan tu menetap bawah katil. Patutlah sometime aku rasa ada benda bergerak dari bawah katil. Ustaz cakap lagi, kalau aku tak berubat, maybe thing will get worse. So aku turutkan je. Selesai berubat, kami balik rumah. Kat rumah barulah semuanya bercerita. Diorang selalu nampak perempuan mengesot kat lantai rumah aku malam-malam. Rambut aku kat lantai ruang tamu boleh hilang tiba-tiba. Mak fikir aku yang sapu, padahal aku tak buat apa pun. Ada satu hari tu, kakak aku bangun pergi tandas. Dia nampak ada something yang mengesot masuk bilik aku dari dapur. Mengesot laju je, kakak aku cakap. Dia orang tak nak cerita sebab takut aku tak tidur bilik lagi. Esoknya bila aku dengan family aku kemas bilik, kami angkat katil dan ada sesuatu yang kami jumpa. Gumpalan rambut aku sebesar penumbuk and ada kesan air liur kat rambut tu. Bermula dari hari tu, aku memang akan selalu buang rambut aku yang gugur. Dah tak biar bersepah. Pantang nampak rambut aku akan vacuum terus. So, if korang punya rambut banyak gugur juga, cuba tengok bawah katil. Kot-kot ada yang duk kumpul makan. Kembara 3 pagi. Hamid sedang fokus bermain permainan video apabila telinganya menangkap bunyi aneh dari tingkat bawah. Jam dinding dikeliling. 3 pagi. Hamid berpaling semula ke arah televisyen. Pause. Biasanya mama pulang ke rumah pada waktu-waktu begini dalam keadaan mabuk. Hamid sudah serik, basuh, muntah jika dibiarkan mama di tingkat bawah. Mama akan tidur di mana-mana sahaja dan seperti biasa berlumuran muntah dan bau arak. Kali ini Hamid akan bawa mama tidur biliknya. Mama? Hamid berhenti menampak turun. Dia membongkok dan mengecilkan mata. Fokusnya pada pintu rumah. Tertutup rapat. Hatinya dijentik ketakutan. Namun ego lelakinya menyuruh dia untuk turun dan jenguk. Mama dah balik? Pertanyaannya hanya berbalas gema. Secara tiba-tiba ada bunyi botol kaca bergolek dari dapur. Golekannya perlahan sebelum berhenti apabila terlanggar sesuatu. Mungkin dinding. Hamid pasti itu mama. Langkah kakinya diteruskan menapak turun anak tangga satu persatu sehinggalah menjejak lantai. Keadaan kembali sunyi sepi. Tiada walau bunyi cengkerik sekalipun. Hamid toleh ke kiri dan ke kanan, walaupun dia sendiri tidak tahu kenapa dia berpelakuan sedemikian. Bukannya dia nak melintas jalan pun. Bau busuk menusuk hidung. Hamid meraba-raba dinding mencari suis lampu. Jumpa. Klik. Gelap. Klik. Masih gelap. Tak ada karen ke? Bunyi botol kaca kedengaran sekali lagi. Kali ini lebih banyak yang jatuh bergolek dan bunyinya lebih kuat. Hamid menoleh ke arah dapur yang diselimungi kegelapan. Poket seluarnya diraba untuk mencapai handphone. Hamid lupa dia sedang cas handphone di dalam bilik. Hamid mahu naik ke atas semula untuk mendapatkan handphone apabila suara mama kedengaran. Hamid?
Suara Mama kedengaran sayu. Hamid berjalan terus ke dapur, namun dengan penuh berhati-hati. Dapur kosong, tiada Mama. Hanya ada longgokan sampah yang berterabur di sudut dapur dan tong sampah yang terbaring. Mama? Kali ini suara Hamid bergetar sedikit. Jadi siapa yang panggil dia sebentar tadi? Mungkin aku salah dengar, Hamid pujuk hatinya sendiri. Tanpa berlengah, dia terus mengemas dapur. Pasti ini kerja prego, kucing belaannya. Sedang Hamid membasuh tangan di sinki, ekor matanya seolah-olah menangkap kelibat sesuatu merangkak laju ke ruang tamu. Hamid kaku. Air mengalir terus. Adrenalin mengajar laju. Prego? Miau? Miau? Sunyi. Hamid tutup sinki dapur. Dia rasa ada yang tidak kena. Bulu rombanya berdiri tegak. Suhu secara tiba-tiba turun mendadak. Sejuk dan bertambah. Sialnya buat Hamid apabila kipas silingnya berpusing perlahan. Cahaya dari tingkat atas membiaskan bayang-bayang siling kipas di dinding ruang tamu. Bilah kipas berpusing betul-betul perlahan dengan bunyi berkeriuk seperti besi berkarat. Hamid merenung tajam kipas siling itu. Dan perlahan-lahan ada rambut panjang beruban turun tergantung dari salah satu bilah. Hamid toleh melihat bayang-bayang di dinding. Hanya kipas siling. Hamid toleh semula ke arah kipas siling. Rambut panjang itu turut sama berpusing perlahan. Terlalu perlahan. Dan dari balik rambut itu ada wajah paling mengerikan yang Hamid pernah lihat dalam hidupnya. Pipi makhluk itu cengkung dengan mulut ternganga mengeluarkan cecair nanah. Kedua-dua soket mata makhluk itu kosong. Kulitnya pula sudah pucat dan kelihatan reput. Hamid terus menjerit dan berlari naik ke atas. Dia langsung tidak menoleh ke arah kipas siling. Namun sebelum dia sampai di tingkat atas, ekor matanya menangkap tubuh kurus kering seorang perempuan merangkak turun dari atas kipas tersebut dan terus merangkak laju mengejarnya. Sebaik sahaja Hamid masuk ke dalam bilik, pintu dihempas kuat. Hamid hanya tinggal dengan Mama semenjak arwah ayahnya meninggal dunia. Hamid ni anak tunggal. Jadi sekarang ni dia memang betul-betul seorang diri. Hamid kunci pintu bilik sebelum lompat ke atas katil dan baring berselubung selimut. Dia baring menghadap dinding dan matanya ditutup rapat. Bunyi pintu dicekal semakin lama semakin kuat sebelum akhirnya berhenti secara tiba-tiba. Dan apabila Hamid fikir yang gangguan itu sudah berakhir, pintu biliknya terbuka perlahan-lahan. Angin sejuk menghembus masuk ke dalam bilik. Hamid menekuk mulut dengan tangan, cuba untuk tidak membuat sebarang bunyi. Hamid. Makhluk itu merangkak perlahan ke arah Hamid yang sedang terkumat Hamid membaca ayat-ayat Al-Quran. Bacaannya tunggang langgang. Hamid. Hamid membaca ayat kursi kuat-kuat. Masih tunggang langgang. Senyap. Hamid. Makhluk itu memuntahkan nanah dan darah ke atas tubuh Hamid yang berbalut selimut. Dan dari bawah katil, ribuan ekor semut merangkak naik dengan laju menghurung tubuh Hamid. Jam 5 pagi. Sheila pulang lewat malam ni, separa mabuk. Langkahnya diatur penuh kesusahan untuk menapak menaiki anak tangga. Sesekali Sheila jatuh terduduk lalu muntah. Sampai sahaja di tingkat atas, Sheila berjalan ke bilik anaknya yang terbuka luas. Hamid? Hamid dah tidur? Sheila jenguk ke dalam bilik anaknya. Suis televisyen dimatikan, juga suis PS4 yang dibiar hidup oleh Hamid. Sheila mengangkat Hamid yang tidur berselubung selimut di atas lantai ke atas katil. Sheila kemudiannya tutup pintu bilik dan beredar masuk tidur. Tidak dia tahu, wajah Hamid yang terselindung di balik selimut sudah hanya tinggal daging dan dihurung ribuan semut.